Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so korang bersama lagi dengan cikgu. Okey, so kat sini cikgu Anas. Okey, so cikgu akan terangkan kepada korang berkaitan dengan fungsi kuadratik kita. Okey, so ini adalah matematik tambahan tingkatan keempat. Okey, so cikgu harap korang boleh faham dan enjoy. Okey, so jom kita teruskan. So, dan macam korang tahu juga, okey, persamaan untuk fungsi kuadratik yang ni jangan lupa okey. So, y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, cikgu rasa semua orang dah familiar yang ni. Kita pergi kepada satu-satu, okey. A adalah, okey, so ingat balik A adalah dia akan menentukan kita punya bentuk graf. Okey. So, semua akan membawa maksud yang baik penting-penting lah. Okey, so kita ingat balik. B, okey, akan menentukan kita punya paksi simetri. Okey, cuma untuk yang B ni, korang kena pakai formula sikit. Formula dia adalah negatif B per 2A. Okey, so, formula untuk paksi simetri adalah negatif P per 2A. Okey, dan C yang penting yang korang kena ingat ataupun sememangnya C adalah dia akan menunjukkan kita punya lintasan Y. Okey, boleh Okey, so daripada persamaan okey, cikgu nak korang tahu yang tu dulu ataupun ingat balik. Okey, A menentukan dia punya bentuk graf, B menentukan paksi simetri dan C menentukan dia punya lintasan Y. Okey, boleh setakat tu. Okey. Nanti kita akan buat contoh berdasarkan apa yang cikgu ajar ni. Okey. So ini yang basic dulu untuk yang first. Okey. Ambil yang basic dan baru kita apply pada kita punya soalan. Okey. InsyaAllah korang boleh buat. Okey. Okay, next. Yang penting lagi untuk kita punya fungsi kuadratik. Okey. Ataupun kita punya persamaan kuadratik ni. Okey. Cikgu nak korang ingat. Okey. Dia punya okay, bila kita ada persamaan ataupun fungsi kuadratik ni, of course kita akan ada kita punya pemfaktoran. Okey, nak tak nak korang kena belajar untuk selesaikan dia, korang buat pemfaktoran. Okey, so kalau ingat balik pun, korang punya pemfaktoran ni dia nanti korang akan dapat dalam bentuk contoh. Cikgu bagi contoh je, contoh x tambah a. Okey, and then korang akan dapat contoh x tolak b sama dengan kosong. Okey, so ini adalah dalam bentuk pemfaktoran lah. Bermaksud korang akan buat x tambah a sama dengan kosong. So x akan jadi sama dengan negatif a. So bila positif pindah ke rumah kanan akan jadi negatif. Okey, next pecahkan ni pula. So x tolak b akan jadi sama dengan kosong. So x sama dengan b. Okey, so korang akan ada dua nilai bila buat pemfaktoran. So, selalunya inilah yang korang panggil sebagai punca-punca bagi persamaan kuadratik. Dan sebenarnya punca-punca ni melambangkan apa sebenarnya? Persamaan ataupun fungsi fungsi kuadratik. Okay, dan sebenarnya punca-punca persamaan kuadratik ataupun punca-punca untuk fungsi kuadratik ni sebenarnya melambangkan dia punya pintasan. Okey, sekejap lagi nanti cikgu tunjuk kat mana kita punya pintasan X ni. Okey, boleh? So, setakat ni korang dah ada bentuk graf daripada A, paksi simetri daripada B, pintasan Y daripada C. Lepas tu buat kaedah pemfaktoran, dapat dia punya pintasan X. Okey, punca-punca dia ni. Okey. Next, cikgu yakin juga korang masih lagi ingat penyempurnaan kuasa 2. Okey. So, apa gunanya penyempurnaan kuasa 2 ni? Okey. So, sebelum tu ingat balik. Okey. Nanti kita akan belajar balik ataupun ingat balik cara untuk buat penyempurnaan kuasa 2 ni. Tapi cikgu bagi dulu. Nanti korang akan dapat dalam bentuk contoh korang akan dapat dalam bentuk X tambah A. Okey. Kuasa 2. And then contohnya tambah B sama dengan kosong. Okey.
So, basically bila buat penyempurnaan kuasa 2, korang akan dapat dalam bentuk ni. So, nanti korang akan buat X tambah A samakan balik dengan kosong. So, bermaksud X tu you akan dapat negatif A. Okay, so contohnya lah. Okay. And then, korang akan dapat yang belakang ni pula, yang B ni. B ni tak perlu buat apa-apa, terus je jadikan dia sebagai Y. So, Y sama dengan B. Okay, kalau ni positif, dia akan jadi positif lah. So, Y dan B ni sebenarnya adalah korang punya titik koordinat, okay, untuk titik maksimum ataupun minimum. Okey, boleh. So, itu yang penting untuk korang. Bermaksud, okey, cikgu ulang lagi sekali. A menentukan bentuk graf, B menentukan paksi simetri, C menentukan pintasan Y. Buat pemfaktoran daripada korang punya fungsi ataupun persamaan kuadratik, dapat dia punya punca-punca persamaan kuadratik ni. Punca-punca ni pula sebenarnya adalah dia punya pintasan X. Dan bila korang buat penyempurnaan kuasa 2 pula, okay, korang akan dapat X dan Y. So, X dan Y ni adalah you punya titik koordinat untuk titik maksimum ataupun minimum. Okey, boleh. So, cikgu pindahkan ke dalam kita punya graf. Okey, supaya korang boleh nampak aja. Okey. So, contohnya, katalah kita ada, okey. So, ni cikgu punya ni, saya ingat sikit. Okay, tapi anggaplah ni sebagai graf. Okey. So, kita punya graf. Okey. So, paksi Y melawan paksi X. Okey, semua orang tahu yang tu, cikgu rasa. Okey. So, kita try tengok kat mana kedudukan kesemua ni. Okey. Kita pergi dulu kepada A. Okey. So, A tadi menentukan dia punya bentuk graf. Okey. So, bila dia positif, bentuk graf akan jadi senyum. Okey. Bila negatif, bentuk graf akan jadi masam. Okey. So, andai katalah kita kata kita ada persamaan yang bentuk ataupun yang dia punya nilai A adalah positif. So, bentuk graf akan senyum. Bermaksud, okay, kalau dia positif, so contohnya you akan dapat contoh macam ni lah. Okey, boleh. So, sorry lagi sekali, okay, cikgu punya ni tak berapa, perfect sangat. So, memang bentuk dia akan jadi macam lah, cuma tak cantik sangat je, okey. Tapi ini yang cikgu nak korang faham, okey. So, senyum, bila nilai A adalah positif, so dia akan senyum macam ni, okey. Kalau dia akan masam, dia akan lawan baliklah ke bawah, okey. Boleh, Right. Okey, next, okey. Kita pergi kepada, okey, cikgu pergi pada C dulu, pintasan Y. Okey, so bermaksud, dia akan lalu, contoh katalah pintasan Y dia adalah negatif 5. So, bermaksud dia akan melintas ataupun melalui, okay, pada paksi Y ataupun akan memotong pada paksi Y dekat negatif 5. Okay. Katalah kalau C dia adalah negatif 5 lah. Okay. So, ini sebenarnya adalah kedudukan untuk kita punya C. Okay, boleh. Okay, next. Cikgu pergi kepada B. B adalah paksi simetri. Paksi simetri ni kat mana pula? Okay, so cikgu yakin juga korang tahu je sebenarnya paksi simetri itu apa. So, paksi simetri basically adalah satu garis yang membahagi dua sama sesebuah bentuk tu. Okay, so contohnya ni sepatutnya cantik je lah. Okay, so andai katalah cikgu buat. Okay, so contohnya dia punya paksi simetri kat sini. Okay, so dia membahagi dua. So, kedudukan dekat sini, okay, so kedudukan kat sini sebenarnya adalah you punya B. Okay, ataupun kita punya paksi simetri. Cuma this one you tak boleh ambil bulat-bulat lah. Yang ni you kena masukkan sikit dalam dia punya formula tadi. Formula dia adalah negatif B per 2A. So, you dapat dia punya paksi simetri. Okay, boleh. Okay, next. You teruskan buat pemfaktoran. Bila buat pemfaktoran, dapat punca-punca dia. So, punca-punca ni sebenarnya adalah pada pintasan X. So, ini adalah dia punya pintasan X. So, kalau contoh kat sini, so ni akan jadi X dia adalah negatif A dan X dia adalah B. Okay, boleh. So, itu adalah untuk kaedah pemfaktoran you. And then, bila you sempurnakan ataupun you selesaikan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2,
you dapat titik koordinat untuk titik maksimum ataupun minimum. Sebenarnya nanti korang akan dapat balik dekat sini. Okey. Cuma kalau korang buat penyempurnaan kuasa 2 terus, korang akan terus dapat dia punya titik koordinat. Okey. So contoh kat situ korang dapat dia punya dalam bentuk X dan Y. Okey, kalau korang buat terus penyempurnaan kuasa 2. Kalau korang tak ingat penyempurnaan kuasa 2 ni, boleh je guna kaedah paksi simetri. Okey, lepas tu dapat nilai paksi simetri, gantikan balik dalam persamaan dan korang boleh dapat balik nilai Y. Okey, yang tu tak apa. Okey, nanti yang kita akan tengok pada contoh. Okey, setakat ni adalah cikgu nak korang hadam dulu, korang ingat dulu dia punya apa kegunaan benda-benda yang korang dah belajar sebelum ni. Okey. Okey, so next kita akan sambung pada contoh ataupun latihan yang sesuai pula. Okey. Teruskan kepada kita punya latihan. Okey. So dekat tepi ni cikgu dah sediakan apa yang kita belajar sebelum ni. Okey. So korang dah biasa, cikgu harap korang dah biasa lah. Cikgu nak korang biasakan benda ni. Okay? Sebab ni adalah asas ataupun basic, okay, untuk korang. Okay. Dan ini adalah contoh soalan, okay, korang trial Johor. Tak salah cikgu, ini adalah trial Johor ADNET 2017. Okay. So still significant untuk korang lah tahun 2020 ni. Okay. So kita try. Okay. Bila dapat sahaja soalan, okay, pertama adalah cikgu nak korang tengok dulu. Bila dalam keadaan, okay, you nampak dia punya persamaan ataupun dia punya fungsi, okay, ada dalam kurungan kuasa 2 and then tambah yang belah belakang. So ingat balik, ini dalam bentuk apa? Okay, kalau tak ingat, pergi balik ataupun try tengok balik yang kita dah belajar sebelum ni. Okay. So, okay, kalau korang familiar, this one sebenarnya adalah dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2. Okey, so cikgu ingatkan lagi sekali. Okey, so dalam bentuk macam ni adalah penyempurnaan kuasa 2. So, tengok balik korang punya penyempurnaan kuasa 2, dia sebenarnya menunjukkan titik minimum ataupun titik maksimum. Okey, boleh? Okey. So, bermaksud yang dia bagi fungsi ni ada tak kaitan dengan graf dia? So, kaitkan balik. Okey. So, bila penyempurnaan kuasa menunjukkan titik minimum ataupun maksimum, rujuk pada graf. Ada tak titik minimum ataupun titik maksimum? Ada, sahabat. So, yang dekat hujung ni lah dia punya. Kalau macam ni, graf masam ni, ini sebenarnya adalah dia punya titik maksimum. Okey. So, bermaksud ada tak kaitan soalan dengan graf kita? Of course ada. Okey, boleh. Alright, okey. So, basically you dah nampak dah. Oh, ini penyempurnaan kuasa 2. So, attack terus pada titik maksimum. Okey, ataupun minimum lah, bergantung kepada kita punya graf. Okey. So, bila dah ada yang ni, so ingat balik. Daripada penyempurnaan kuasa 2, okey, bahagian mana yang you nak tentukan sebagai you punya titik X dan juga titik Y. Okey. So, basically kita punya, okey, so cikgu keluarkan daripada persamaan. So, basically, okey, X tambah Q per 3 yang dalam kuasa 2 tu, dia akan menunjukkan nilai X. Okey. Tapi cara nak keluarkan dia adalah, okey, ambil je keseluruhan yang dalam bracket ni. Okey. Kuasa 2 tak payah ambil. Yang dalam kurungan sahaja. And then samakan dulu dengan kosong. Okey. X untuk titik X ataupun koordinat X, anda perlu samakan dengan kosong dulu. Okey, boleh? Dapat Okey, so yang tu dulu. Okay, next. Untuk koordinat Y, okey, adalah bahagian belakang ni. So, you boleh je terus ambil. Tak perlu samakan dengan kosong. So, ambil Y dia adalah sama dengan R per 2. Okey, boleh So, bermaksud cikgu nak first bila korang dapat je soalan, tentukan dulu dalam bentuk apa, kaitkan dengan graf. Lepas tu keluarkan dulu input ataupun maklumat yang korang dah ada. Okey, seperti yang korang belajar sebelum ni. Okey, so buat step by step. Jangan terlampau excited ataupun jangan terlampau nervous. Okey, relax je dulu. Okey. Okey, next. Okey. So, okey, bermaksud yang ni, okey, yang untuk you punya koordinat X tak selesai lagi. Selesaikan. Untuk Y, you dah selesai dah. So, tinggal macam ni je dulu. Untuk X, kita pindahkan dulu.
So, X dia akan sama dengan, okey, Q per 3 cikgu pindahkan je terus sebab kat rumah ni adalah cikgu nak jadikan X sebagai perkara rumus. So, pindah terus akan jadi negatif Q per 3. Okey. So, bermaksud kalau kita ada koordinat, okey, so koordinat yang kita akan dapat untuk kita punya titik, sebab ni adalah graf masam, okey. So, titik maksimum kita, okey, daripada persamaan yang diberi, titik maksimum kita akan jadi negatif Q per 3, Y dia adalah R per 2. Okay, boleh sahabat, keluarkan tu dulu. Okey, boleh Alright. Okey, so itu yang you boleh keluarkan lah. Okey, so jangan fokus pada soalan dulu. Okey, insyaAllah apa yang you keluarkan akan ada dalam soalan. Okey, boleh Okey, next kita kaji lagi ataupun kita biasakan lagi. Okey, dalam kita punya graf ni. Okey, so kalau tengok yang dibagi lagi Y sama dengan Fx. Okey, so tak banyak sangat yang kita boleh keluarkan. Lepas tu dia ada bagi paksi simetri. Okey, tak apalah, kita dah fokus dekat titik maksimum tadi. Okey, and then kita nampak kat sini, ini adalah kita punya pintasan Y. Okey, keluarkan je apa yang korang boleh dulu. Okey, so itu adalah pintasan Y. Okey, so mungkin akan guna, mungkin tak, tapi biasakan untuk keluarkan je dulu. Okey, and then kita tahu graf ni adalah berbentuk masam. Okey, so bila berbentuk masam nanti, dia punya, okey, nampak yang ni bentuk graf ni untuk A dia. So kita punya A nanti, okey, nilai untuk A bila dia berbentuk masam, okey, so bentuk dia adalah bentuk masam. So ingat balik, bila bentuk masam, okey, nilai dia ataupun nilai untuk A akan bernilai negatif. Okey, boleh So keluarkan je semua. Okey, jangan takut untuk conteng pada kertas soalan korang. Okey, boleh Alright, okey. So ada apa-apa lagi yang kita boleh keluarkan? Okey, patutlah nak cari pintasan X, tak ada apa-apa nilai yang diberi. So tinggalkan je dulu. Okey, boleh Kalau ada, so nanti ada kaitan dengan pemfaktoran lah. Tapi tak ada sekarang, okey, so abaikan dulu. Okey, so kalau yang tu je yang you boleh keluarkan, tak apa. Next, baru pergi pada soalan. Okey, so soalan kata, okey, nyatakan julat nilai P. Okey, so fokus balik. Okey, so kita ada fungsi fx sama dengan P dalam kurungan X tambah Q per 3 kuasa 2 tambah R per 2. So, dia nak julat nilai P. Okey, so bila dalam keadaan penyempurnaan kuasa 2, ingat bahagian hadapan. Okey, bahagian hadapan pada korang punya kurungan ni, ini sebenarnya melambangkan korang punya nilai A. Okey, boleh So, melambangkan nilai A. Tapi berapa dia punya nilai A tu kita tak tahu. Tapi kita confirm nilai A tu adalah bernilai negatif. Okey, so adakah dia nak nilai sebenar? Tidak sahabat, dia hanya nak julat sahaja. So bila julat, kita tahu A dia bernilai negatif, bermaksud P mesti bernilai negatif. Bila P bernilai negatif, bermaksud dia punya julat adalah mesti kurang daripada kosong. Okey, sebab kurang daripada kosong bermaksud dia sebenarnya adalah negatif. Okey, boleh So basically, nampak? Okay? Apa-apa yang you keluarkan, macam Syuk kata tadi, apa-apa yang you keluarkan mesti ada kaitan dengan soalan. Okey, boleh Okay, so itulah jawapan dia untuk A. So, dia nak julat dia, so P kurang daripada A. Okey, selesai. Okey, next, dia nak B pula. Nilai Q, C, dia nak nilai R. Okey, so nilai Q, okay, nampak ni kita dah keluarkan. So, Q bermaksud dia punya ataupun ada kaitan dengan koordinat X. Dia punya R ada kaitan dengan koordinat Y. Okay, boleh? So, ini adalah yang kita dapat daripada persamaan. Tapi kita dah keluarkan belum yang daripada graf? Belum lagi. So, bandingkan pula dengan graf. Dengan graf, titik maksimum kita, okay. So, bila cikgu bandingkan, memang cikgu suka letakkan atas dan bawah. So, kita akan nampak. Okay. Desain pun sangat penting untuk cikgu tekankan kat korang. Jangan buat terlampau orang kata bersepah sangat. Okey, try untuk ataupun belajar untuk buat secara yang korang boleh nampak, yang korang boleh faham. Okey, susun elok-elok. Okey, so, contoh macam ni. Okey, yang ni kita dapat daripada graf, yang ni cikgu keluarkan, yang atas ni kita dapat daripada persamaan,
Yang bawah ni cikgu keluarkan daripada graf. Okey, titik maksimum daripada graf pula, okey, dia punya X adalah 3, Y dia adalah 10. Okey. So, boleh tak kita bandingkan? Boleh sahabat. Sebab Fx ni pun melambangkan pada graf ni. Okey. So, kita just apa ni kita kata sebagai compare sahaja ataupun bandingkan sahaja. Bila X dia adalah negatif Q per 3 bersamaan dengan 3. Okey, so bandingkan sebab ini adalah untuk paksi X. Bermaksud Q kita akan sama dengan, okay, cikgu bawa negatif terus naik atas, 3 akan darab dengan negatif 3. So Q kita akan dapat negatif 9. Okey, so terjawab dah untuk soalan B. Okey, boleh Okay, next. Soalan C. Okey, so berapa nilai R? Okey, so samakan pula. Okay. Y dia adalah R per 2 sama dengan 10. So, R juga adalah sama dengan 2 bawah rumah sebelah bahagi akan jadi darab. 2 darab 10. So, R dia adalah 20. Okay, boleh sahabat. Okay. So, okay, kalau korang faham sebenarnya tak susah pun. Okay, untuk tackle soalan fungsi kuadratik yang melibatkan graf. Okay. Nanti kita sambung pada soalan seterusnya. Cikgu akan bagi at least 2 ataupun 3 lagi. Okey, so cikgu harap korang tengok pada video sambungan fungsi kuadratik 2. Okey. So, terima kasih kerana menonton. Okey, jangan lupa like, share dan juga subscribe cikgu. Okey. Terima kasih.